Assalamualaikum dan selamat pagi semua. So hari ini kita akan masuk topik baru iaitu termodinamik. Okey, so tanpa buang masa kita pergi dulu kepada bahagian terminologi lah. Okey. So dalam termodinamik ni ada 3 terminologi asas yang awak kena tahu. Yang pertama adalah apa itu sistem, kedua surrounding dan yang ketiga adalah boundary. So sistem adalah chemical yang awak interest untuk kaji lah. Okey. So contohnya awak pancur larutan. Okey, larutan itulah adalah sistem. Okey. Okey, so jadi surrounding adalah region outside the system. Maksudnya awak pancur larutan kat mana? Awak pancur larutan tu dekat lab kan? Okey, dekat makmal. So jadi makmal tu adalah surrounding dia dan boundary-nya adalah apa? So jadi boundary-nya adalah kalau awak pancur larutan tu di dalam volumetric flux kan, selalunya awak buat larutan kan. Okay, so jadi volumetric flux tu akan jadi awak punya boundary. Okay, so jadinya kat sini dia kata heat may be transferred between system and surrounding and the surrounding may do work on the system or vice versa. So maksudnya heat ni kita boleh transfer antara sistem dan surrounding lah. Okay, so jadi dan sebaliknya lah. Okay, alright. Okay, dan sekarang ni kita tengok juga dalam keadaan sistem ni dia ada open system dan juga dia ada closed system. Dan tiga jenis sistem iaitu open system, closed system dan lagi satu adalah isolated system. Okay, open system ni maksudnya awak bayangkanlah awak pancur air, okay, air contohnya kat sini dia kata air teh lah. Okay, kita anggaplah air teh panas awak pancur. Okay, so kalau kita nak relate balik dengan terminologi tadi yang sistem surrounding dengan apa orang kata boundary tadi. So jadi air teh panas tu adalah awak punya sistem. Surrounding awak adalah kalau awak pancur air tu dekat kitchen. So jadi kitchen tu adalah awak punya surrounding dan boundary awak adalah cawan awak. Okay, so sekarang kita nak tengok pada open system. So open system ni maksudnya awak pancur cawan. Okay, so cawan tu kan dia terbuka kat dia punya atas tu kan. So jadi maksudnya sistem ni dia terbuka lah. So jadi heat dan juga energy boleh lepas kat ruang atas ni. Okay. So jadi both energy dan juga apa kata matter tu maksudnya wap air. Okay. Boleh bertukar di antara sistem. Okay, sistem dalam cawan awak dan juga luar lah surrounding dia. Macam gitu. Okay. So kalau dia adalah closed system, awak bayangkan bahawa awak ada cawan teh tadi tu. Dan selalunya kalau kita pergi ke rumah orang, dia mesti ada alas piring kan, saucer kan. Kat bawah tu awak ambil saucer tu, awak tutuplah kat atas cawan dia. Okay, so jadi apa yang berlaku? Okay, so jadi air panas tadi, wap tadi tak boleh lepas tak? Dia nak lepas and then dia akan turun balik ke bawah. Dia tercondense kan. Kita panggil dia condensation. Okay, so maksudnya dekat sini adalah matter tadi, wap air tadi tak boleh lepas. So jadi matter tak boleh lepas. Okay. Yang hanya boleh lepas apa? Yang hanya boleh lepas adalah energi sahaja. Kenapa energi? Sebab awak boleh ukur dia. Awak tengoklah cawan tu, air teh panas tu, walaupun kita tutup, okay, closed system, tapi selang beberapa jam cawan panas ni akan jadi sejuk. So maksudnya ada pelepasan energi lah kepada surrounding. Macam itu. So ingat kalau closed system, matter tak boleh nak lepas sebab dia akan berlaku kondensasi dekat atas ni. Tapi energi boleh ditransferkan kepada surrounding. Okay. Okay. Next kita tengok kepada isolated system. Isolated system ni awak anggaplah dia macam awak punya tumbler. Okay. Bila tumbler maksudnya dia bukan sahaja tutup, tapi dia ada insulator lagi kan. Dia ada penebat dekat luar dia. Okay. So bila ada penebat kat sini maksudnya dah lah matter memang tak boleh keluar sebab dia dah memang close. Energy pun tak boleh juga keluar sebab ada penebat dekat sini. So jadi dia tak boleh exchange dengan surrounding. So that's why lah saya kata termos ataupun tumbler tu adalah contoh di mana kalau awak letaklah air panas dalam tumbler awak tu, so dia akan kekal lah dalam 7 ke 8 jam panas. Sebab dia adalah isolated system. Okay. Alright. So dari segi boundary, kita ada 2 jenis boundary. So boundary yang pertama adalah adiabatik, boundary yang kedua adalah diatomic system.
So adiabatic ni maksudnya dia adalah thermally isolated and so heat transfer cannot occur although work can be performed on or by the system. Okay, maksudnya dekat sini adalah sistem ni dia macam termos tadi. Okay, so jadi ada sistem dan dia ada penebat juga kat luar. Dia ada penebat. Boundary dia adalah penebat. So bila boundary dia adalah penebat, so jadi heat tak boleh transfer lah keluar. Heat tak boleh transfer. Tapi dalam sistem ni boleh lakukan kerja, tak ada masalah. Cuma dia tak boleh lepaskan heat dia kepada surrounding. Macam itu. So jadi dalam keadaan adiabatik, Q ni adalah sama dengan kosong lah. Q ni adalah kita ukuran untuk heat sebenarnya. Okay. Alright. So untuk diatomic system, a system which heat transfer is possible. So diatomic system ni macam sistem biasa lah yang dia memang lepas kepada surrounding. Dia boleh tukar lah. Daripada macam tadi cawan tadi kan, open system, closed system, itu semua adalah boundary yang diatomic system. Okay. Okay, untuk equilibrium, okay, apa maksud equilibrium? Equilibrium ni bermaksud apabila properties ni dah mencapai kestabilan. Maksudnya dia dah constant, dia tak berubah dah lagi. Okay, so jadi dari segi metals pula, bahan dia kita ada 3 jenis jirim yang ada sebagai metals. So ada solid, ada liquid, ada gas. Tapi untuk topik termodinamik kali ni, kita akan belajar yang berkaitan dengan gas sahaja. Okay, kita akan cerita maksudnya sistem kita adalah closed system. Okay, closed system dan juga dia punya jirim metal dia adalah gas. Ini yang kita akan belajar di dalam topik termodinamik kali ini. So dalam termodinamik ni dia ada 4 law. Okay, ada 4 law. So iaitu Zero's law, first law, second law dan juga third law. Okay. Okay, thermodynamic of gas system. So, okay, disebabkan tadi saya kata dalam kita punya topik kali ni, kita belajar thermodynamic dalam sistem gas. So, jadi kita akan lihat rumus yang berkaitan dengan gas. So, kita tahu bahawa rumus ideal gas adalah P, V, nRT. So, di mana P ni adalah pressure, V ni adalah volume, N tu adalah mole, R tu adalah gas constant dan T adalah temperature. Untuk gas constant sebenarnya dia ada 4 nilai yang berbeza mengikut kepada unitnya. So selalunya 2 ni yang selalu kita pakai iaitu 8.314 joule per Kelvin per mole ataupun 0.082 liter ATM per Kelvin per mole. Okey, tapi tak dinafikan bahawa sekiranya ada setengah-setengah keadaan kita boleh juga pakai liter bar per Kelvin per mole punya nilai ataupun kal per Kelvin per mole. Cumanya saya cakap kebiasaannya kita akan pakai 2 yang atas ini untuk kiraan termodinamik. Okay, so kalau kita nak tukarkan, kita pakai kal ni, nak tukarkan kepada nilai joule atas ni, so inilah dia punya conversion factor dia. 1 kal bersamaan dengan 4.184 joule. Okay, so jadi itu untuk ideal gas. Ingat untuk ideal gas. Okay, macam mana gas-gas yang bukan ideal? So gas-gas yang tidak boleh obey kepada ideal gas iaitu yang tidak boleh mengikuti PV nRT, kita panggil dia sebagai real gas. Okay, so kalau real gas dia akan pergi equation van der Waals. Ini adalah equation van der Waals. P plus AN squared over V squared. Okay, tutup bracket and V tolak NB sama dengan nRT. Di mana A dan B ni adalah constant dan selalu dalam soalan kita akan bagi nilai A dan bagi nilai B. Okay. So P adalah pressure, V adalah volume, T adalah temperature dan N adalah number of moles. So kalau dalam closed system, selalunya nilai mole ni adalah fix. Dia constant lah, maksudnya dia tidak akan berubah. Kalau open system, N ni boleh berubah-ubah. Okay. Okay. So kita sekarang ni kita pergi kepada law termodinamik yang pertama iaitu Zero's law. So Zero's law ni menyatakan bahawa sekiranya ada 2 closed system yang mempunyai volume yang tetap dibawa bersama, maksudnya dia dilekatkan bersama bersebelahan yang ada thermal contact. So
akan berlakulah perubahan di dalam properties kedua-dua bahan tersebut. So maksudnya bila dia adalah closed system macam A dengan B, dia ada dua closed system, dia dilekatkan bersebelahan dan ada thermal contact, so akan berlakulah perubahan haba di dalamnya. Okay, so jadi dia akan cuba mencapai thermal equilibrium panggil. Okay, contohnya A ni suhu dia 100. Okay, so B ni suhunya adalah 0 degree Celsius. So bila 100 ni sangat panas, pergi kepada B yang 0 degree Celsius ni, kita lekatkan dia akan cuba membuat adjustment lah dari segi kedua-dua suhu sampailah kedua-dua A dan B ni akan dapat suhu yang sama. Mungkin anggaran dalam 50 degree Celsius dan keadaan itu dia sampailah dia dah constant suhu tersebut. So keadaan itu kita panggil sebagai thermal equilibrium. Okay, sama juga. So kita dapat A, dapat B, so dua-dua tu dah 50 degree kan. Datang pula di sebelah B ni ada C. Okay, dia pergilah lekat kat sebelah B ni. Walaupun C tu tak pernah attach pada A, tapi disebabkan dia attach pada B dan dia berlakulah thermal equilibrium dan juga contohnya C ni suhu dia adalah orang kata 100 degree Celsius kan. Okay, so A dengan B ni dah 50. So sampai C yang 100, bila dilekatkan, so jadi suhu dia mungkin tengah-tengah lah 75 degree Celsius. So maksudnya A dapat 75 degree Celsius, B akan dapat 75 degree Celsius, C pun akan dapat 75 degree Celsius bila dia mencapai thermal equilibrium. So itu yang dimaksudkan oleh Zero's Law. Okay, so bila berlakunya ni, orang kata apa, thermal contact tu tadi, so jadi walaupun C tak pernah lekat dengan A disebabkan oleh hukum Zero's Law of Thermodynamics, so suhu A akan sama dengan suhu B akan sama dengan suhu C. Okay, untuk work done, so work done secara, kalau secara generalnya work done rumusnya adalah force darab dengan displacement. Force tu kita bagi tekanan lah, okay, force darab dengan displacement adalah dx. So tetapi di dalam kimia, kita tak mengukur force, kita mengukur pressure. So macam mana kita nak ubah suai rumus yang asal ni supaya kita masukkan pressure ke dalam dia. Okay, so jadi kita tengok kat sini, work done, so dW sama dengan force darab dengan dx. So jadi secara umumnya pressure ni adalah force bahagi dengan area. So kita ubah suai lah rumus work done yang asal ni, dW sama dengan, nak jadikan force tu tukar pada pressure, so kita bahagikan dia force ni dengan area, tapi disebabkan oleh itu adalah penambahan dalam rumus, so kita kena darab balik dengan area. Sebab bila kita cancel out, area ni akan hilang lah. So area darab dengan dx. So jadi force over area ni digantikan jadilah P external. Seperti inilah, okay. Dan A dx ni pula adalah kita gantikan dengan dV lah, dV volume. Okay. So daripada rumus ini, okay, kita tahu bahawa bila kita bagi pressure ke dalam, so nilai final volume 2 ni lebih kecil daripada initial. So secara umumnya nilai work done kalau kita kira rumus dia mestilah yang ini. Ini adalah rumus general bagi work done iaitu dW sama dengan negatif P external dV. Okay. Dan juga pressure ni bergantung kepada temperature dan volume. So jadi dia ada dua lah parameter yang akan mempengaruhi work done itu, iaitu temperature dan juga volume. So work done ni sebenarnya dia hanya boleh dikira, okay, sekiranya pressure, volume ataupun temperature ini adalah fix. Maksudnya salah satu fix, barulah kita boleh kira work done dia. Okay. Secara umumnya kalau work done tu nilai dia adalah positif, so maksudnya work is done on the system. So maksudnya ni adalah sistem, so jadi surrounding yang lakukan kerja ke dalam sistem. Jadi dia kata work is done on the system, so nilai work done dia akan jadi positif. Tapi kalau sistem yang lakukan kerja, okay, sistem yang lakukan kerja, so work done dia akan jadi negatif nilainya. Okay. Alright, so inilah dia tadi, okay, yang saya cakap tadi. Alright, so jadi proses yang
constantkan salah satu parameter sama ada pressure, volume atau temperature, so dia ada nama dia. Okay, so kalau pressure tu constant, kita panggil proses tu adalah proses isobaric. So kalau kita constantkan volume sepanjang proses tu, yang lain kita tak constantkan, so kita panggil dia sebagai isochoric. So kalau kita constantkan temperature, maksudnya kita panggil sebagai isothermal. Constant ni bermaksud pada proses itu, okay, for example pressure kan, dia bukannya nilai kosong, dia bukan nilai kosong. Maksudnya pressure tu mungkin pada 1 atm dan dia akan kekal 1 atm sepanjang proses. Cumanya perbezaan pressure, dP dia, change of pressure sepanjang proses tu akan nilai kosong lah. Sebabkan dia constant kan sepanjang proses. So jadinya dP dia akan jadi kosong. Sama juga dengan volume. So jadi kalau volume dalam proses tu dia constant. So for example kita ambil lah volume dia mungkin 50 liter contohnya. So jadi sepanjang proses dia akan 50 liter. Tapi perubahan volume dia disebabkan dia tak berubah sepanjang proses. So jadi dV dia akan jadi kosong. dV maksudnya change of V. Perubahan V sepanjang proses. Maksudnya D tu change of. Tak kisahlah P ke, sebelah dia V ke. So kita mengukur change of that parameters lah sepanjang proses. Okay. Okay, untuk temperature pun sama juga. So kalau temperature tu dikekalkan pada suhu bilik 298 Kelvin, so suhu tu akan kekal sepanjang proses. So jadinya change of T, okay, akan jadi kosong. Kena faham benda-benda macam ini. Maksudnya bila kata constant, dia bukan tak ada nilai, dia ada nilai. Cuma nilai perubahan dia sepanjang proses tu sahaja yang kosong. Okay, sekarang kita pergi pada heat. Heat simbolnya adalah Q. Okay, heat is form of energy. Okay, maksudnya heat ni dihasilkan daripada tenaga. So dia boleh transform across the boundary of the system. Okay, so heat ni selalunya pergerakan dia ke mana? Dia pergerakan dia apabila berlakunya perbezaan dalam suhu di antara sistem dengan surrounding. Selalunya dia akan bergerak daripada suhu panas ke suhu yang sejuk ataupun temperature panas kepada temperature yang sejuk. Okay. So heat selalunya adalah proportional dengan kinetic energy lah. Semakin tinggi heat, so kinetic energy dia semakin tinggi lah kinetic energy suatu molekul itu. Okay. So contoh kat di sini dia kata kalau T system ni suhu dia lagi rendah pada surrounding, so jadinya surrounding lah akan gerak ke dalam sistem. Bila surrounding akan gerak masuk ke dalam sistem, so Q tu nilai dia adalah positif. Tapi kalau suhu, kalau sistem punya suhu lagi besar daripada surrounding, so jadi suhu akan keluar daripada sistem ke surrounding, so nilai Q dia akan jadi negatif. Okay. So kalau nak kaitkan dengan internal energy, kalau negatif tu dia akan merendahkan internal energy lah. Kalau dia masuk ke dalam sistem, dia akan meningkatkan internal energy. So kita pergi kepada internal energy pula. Kenapa kalau surrounding suhu masuk ke dalam sistem, internal energy tinggi? Sebab internal energy dikawal oleh kinetic energy. So bila suhu masuk dalam sistem, so dalam sistem tu suhu dia makin tinggi. So bila suhu makin tinggi, kinetic energy makin tinggi. Bila kinetic energy molekul makin tinggi, so internal energy juga akan tinggi. Okay. Alright. So apa yang contribute internal energy lagi daripada kinetic energy untuk molecular motion? Potential energy juga. Okay. Potential energy ni adalah datangnya daripada interaction antara molekul. So dan juga yang ketiga adalah kinetic energy dan potential energy. Dalam sesuatu, dalam molekul kan ada nukleus dengan elektron. So kita kira juga kinetic energy dan potential energy untuk nukleus dan elektron bagi setiap individual molekul. Okay. U ni dia, U tu ataupun internal energy ni dia tidak bergantung kepada perjalanan macam mana sesuatu nilai tu dihasilkan. So dia hanya nak tengok nilai awal dan nilai akhir. So jadi dia adalah state function.